العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. أما بعد. Yang saya muliakan dan Imam Barisan Ahli Jawatan Kuasa dan para kepimpinan Masjid Nurul Iman, para alim ulama, para kepimpinan masyarakat, guru-guru, cikgu-cikgu, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua sentiasa dirahmati Allah. Sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kerana dengan limpah kurnia inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini sama-sama diizinkan untuk kita berada di dalam rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita beriktikaf di dalam masjid ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua sentiasa dirahmati Allah. Pertama sekali saya minta maaf atas keterlewatan. Ada emergency di madrasah saya, terpaksa selesaikan perkara tersebut. Dan Alhamdulillah ala kulli hal. Saya ingat tak sampai lah, hampir cancel tadi sebab emergency. Tapi saya cuba insya-Allah, dan Alhamdulillah sampai kira setengah jam nak isyak. Okey lah tu. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah Subhanahu wa taala menjadikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih dia. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian demi ujian kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermula daripada kecil, Nabi dilahirkan tidak ada bapa. Ibunya Sayyidah Aminah berkahwin dengan
Abdullah bin Abdul Muttalib. Kata ulama sirah, Abdullah ini ialah satu orang yang paling baik di kalangan anak muda di Mekah pada ketika itu. Dan berlaku satu peristiwa, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum kelahiran Abdullah, ayah kepada Abdullah ini namanya Abdul Muttalib. Bapa kepada Abdullah namanya Abdul Muttalib. Itulah atuk ataupun tok wan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib pernah ketika mana beliau bakal menerima jemaah haji, berlaku satu perkara yang tak dijangkakan. Apa dia? Iaitu air di Mekah pada ketika itu tak ada. Air di Mekah tak ada, ataupun terputus bekalan air. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka yang kata Abdul Muttalib ni, dia cukup cemas. Macam mana dia nak sambut jemaah haji yang nak mai ke Mekah ni dalam keadaan di Mekah tak ada air. Macam mana dia pun nak minum air, macam mana dia pun nak berwudu ataupun nak menyucikan hadas, nak mandi sebagainya. Susah bagi dia. Sampai dia tak tidur malam. Dan mutaakhir, setelah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Abdul Muttalib berhempah pula nak cari penyelesaian ni, maka Allah subhanahu wa ta'ala datangkan satu mimpi. Mimpi dia berbunyi, ada satu orang lelaki berpakaian putih datang di dalam mimpi Abdul Muttalib. Dan lelaki itu sebut kepada Abdul Muttalib, Zamzam, Zamzam, Zamzam. Dan kata lelaki itu, Zamzam ini ada di sisi Kaabah, di sebelah Kaabah. Keesokannya Abdul Muttalib pun pergi tengok. Memang di sisi Kaabah ini ada beberapa berhala-berhala besar, Allat wal Uzza dan sebagainya. Dia fikir, kalau betul lah mimpi aku ni, macam mana aku nak ambil ayat ni? Akhirnya malam kedua dia mimpi lagi. Lelaki tu kata, Zamzam, Zamzam, dekat sebelah Kaabah. Dia pergi lagi tengok. Dia kata apa? Takkan aku nak pecahkan berhala ni? Malam ketiga mimpi yang sama. Subhanallah. Pendekkan kisah, dia beritahu kepada pembesar-pembesar Quraisy. Dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku mimpi. Dalam mimpi aku disebutkan bahawa di sisi Kaabah ini ada air Zamzam. Dia kata, maka pembesar Quraisy kata, di sisi mana yang kamu maksudkan? Dia pun bagi tahu sudut tertentu. Dia pun kata, bawah tu kan, di atas tu kan ada berhala kita, ada Tuhan kita. Lepas tu macam mana nak buat, nak gali kalau nak ambil ayat tu? Kata Abdul Muttalib, tidak dapat. Tidak, kita kena pecahkan berhala. Dia pun kata, apa pecah berhala? Kami tak sanggup. Macam mana hang nak kata kalau kita pecahkan berhala ni, bawah tu tak ada ayat, siapa nak tanggung? Pendekkan cerita, Abdul Muttalib kata, aku tanggung. Panjang cerita dia. Orang Quraisy ni berdebat dengan Abdul Muttalib pagi, petang, siang, malam. Asal mesyuarat aja bab tu berdebat. Abdul Muttalib sampai dia husing. Dia kata apa? Ya Allah, ya Tuhanku, dia pun sembah Allah. Dalam agama Hanif, agama sebelum agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, agama Hanif, dia pun sebut ya Allah. Dia tahu siapa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Cuma mereka ciptakan berhala untuk dijadikan Tuhan mereka ataupun perantaraan yang mereka sembah.
selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat. Maka Abdul Muttalib pun angkat tangan doa, ya Allah, aku bernazar, kalaulah aku berjaya untuk nak menggali ataupun memecahkan berhala ni, untuk aku keluarkan air Zam-Zam seperti mana yang datang dalam mimpi aku itu, wahai Allah, aku bernazar aku akan menyembelih salah seorang daripada anak-anakku. Masa berlalu beberapa minggu, maka dipermudahkan urusan. Panjang cerita dia, maka dia dapat galilah air Zam-Zam tadi. Maka dia kata, aku kena tunaikan janji aku. Subhanallah. Akhirnya anak-anak Abdul Muttalib ni dah besar. Dah besar dah anak-anak Abdul Muttalib ni. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka dia kena korbankan salah seorang daripada anak dia. Ini nazar zaman dulu lah. Zaman kita tak boleh macam tu, wajib. Nazar mesti benda sunat. Kita mesti benda sunat. Aku nazar, kalau anak lulus periksa, aku nak makan nasi kandang. Tu harus, tu tak jadi, tu nazar tak jadi. Kalau anak aku lulus periksa, aku nak cukur kepala. Tu tak kira, tu harus, benda harus. Dia kena, kalau anak aku periksa lulus, anak aku berjaya, aku nak iktikaf ke, aku nak puasa ke, nak baca Quran, hak tu baru boleh. Nazar ni pula dia mempercepatkan apa yang kita hajati. Subhanallah. Dia mempercepatkan benda yang kita nak ataupun hajat kita akan dipermudahkan dan dipercepatkan. Itu kelebihan nazar. Maka zaman itu belum ada lagi syariat yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sampailah satu masa Abdul Muttalib bakal mengorbankan salah seorang daripada anaknya, salah seorang. Maka sebelah orang mai anak dia. Maka dia pun buat undian. Dia pun bagi tahu, ayah minta maaf kepada semua. Andai salah seorang dari kalangan kita terbunuh, ayah minta maaf banyak-banyak. Ini ayah terpaksa tunaikan. Ayah dah janji dengan Tuhan dan ayah kena tunaikan. Dia buat undian. Bila buat undian, naik nama siapa? Abdullah. Nama pertama Abdullah. Dia kata, anak ni aku sayang ni, sebab budak paling baik. Ulama sirah kata, budak ni sangat cantik, sangat handsome, sangat bagus. Bahkan senyumannya paling manis di Jazirah Arab. Abdullah ni. Naik nama dia. Orang Quraisy kata apa? Kalau Abdullah, aku tak mahu. Kami sanggup bagi benda lain. Mereka pun pada ketika itu mereka korbankan 10 ekor unta ganti tempat Abdullah. Tak apa, kita buat undian kedua. Buat undian kedua. Buat pula undian kedua, naik nama Abdullah lagi. Orang-orang Quraisy teriak. Dia kata, kalau Abdullah kena sembelih, baik kami bagi anak kami. Punya sayang mereka dekat Abdullah. Masya Allah. Buat pula kali kedua, naik nama Abdullah, dikorbankan lagi 10 ekor unta. Pendekkan cerita sampai kali ke-11, barulah naik nama ataupun naik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad unta. Undian tu naik unta. Baru dia bersembelih unta, dan pada ketika itu dia terpaksa sembelih 100 ekor unta. Sekali undian 10 unta dijadikan tebusan. Dah tak mahu Abdullah, 10 kali naik nama Abdullah, maka 100 lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala si suami ataupun Abdullah ini berkahwin dengan Aminah. Walaupun ramai orang-orang perempuan yang cemburu sangat, yang nak sangat dekat Abdullah ni. Tuan-tuan nak tahu Abdullah ni handsome tak handsome, kemah tak kemah, perwatakan kepribadiannya macam mana? Lihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi, semakin seseorang itu mendewasa, semakin ia mirip kepada bapanya. Allahu akbar. Tak boleh nak bayang. Subhanallah. Ditakdirkan kahwin dengan Aminah. Seronoklah dapat suami yang baik, suami yang bagus pekertinya dan juga zahir peribadinya, wajahnya juga handsome. Dan Aminah juga bukan sebarangan orang, juga dari kalangan orang yang masyarakat ataupun keturunan yang dihormati.
Subhanallah. Bila main satu masa, yang kata Abdullah, dia beritahu ke isteri dia, abang nak kena cari rezeki lah, nak kena menega balik lah. Menega ke mana? Ke Syam. Lepas tu macam mana? Tak apa, ni abang tinggal duit sikit. Zaman tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Abdullah tinggalkan 5 ekor unta, 1 kumpulan kambing, dan Abdullah tinggalkan juga 1 orang hamba yang bernama Ummu Aiman. Dia kata kalau jadi apa-apa kat abang, inilah dia abang tinggalkan. Si isteri ni berat nak lepaskan suami dia, berat nak lepaskan suami dia. Suami pun duduk di Syam beberapa minggu, jatuh sakit. Bila jatuh sakit, si isteri yang duduk di rumah ni dapat berita suami sakit, dia rasa macam nak pergi ke sana tu. Waktu tu baru dia sedar. Dia kata macam ada sesuatu lah dekat perut ni. Mengandung rupanya, mengandung. Bila mengandung, dalam keadaan tu dia nak bagi tahu, seronok nak bagi tahu dekat suami ni sayang mengandung ni abang ni, anak abang ni. Suami sakit, dan sakit membawa kepada kematian. Allahu Akbar. Takdir Allah, Abdullah ketika musafir, isteri dia mengandung. Maka itulah kandungan yang sangat diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi lahirlah ke dunia tanpa seorang bapa. Lahir ke dunia tanpa seorang bapa. Bila si atuk ni, Abdul Muttalib ni, dia tengok Nabi, dia cukup kasih, dia cukup sayang. Bahkan pak-pak menakan yang lain pun cukup bahagia dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara orang yang sangat bahagia dengan kelahiran Rasulullah ialah Abu Lahab, pak menakan Nabi juga. Abu Lahab, Abu Jahal, saya betulkan, Abu Jahal. Abu Jahal ni, dia pun kesian tengok, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Aminah ni, Aminah ni adik ipar dia ni, suami dah meninggal. Lepas tu pada 12 Rabiul Awal, seorang hamba namanya Thuwaibah Al-Aslami, dia duduk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berhampiran dengan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dapat lihat Aminah melahirkan anak. Dia tu bila dengar macam tu, dia dah tak boleh nak kawal bahagia kegembiraannya. Dia lari jumpa dengan Abu Lahab. Dia bagi tahu, wahai tuanku Abu Lahab. Dia hamba Abu Lahab. Dia kata, saya baru dapat satu berita yang sangat gembira bagi saya. Apa dia? Aminah telah melahirkan anak. Yang kata Abu Lahab ni, dia orang yang sangat gembira. Dia kata, ulang sekali lagi, apa dia? Aminah melahirkan anak. Dia kata, hang orang pertama bagi tahu kat aku tau. Aku seronok ni, tak tahu nak apa ni. Lah ni macam ni lah. Disebabkan hang bagi tahu berita gembira awal pagi dekat aku bebaskan kamu. Aku bebaskan kamu. Dalam sirah sebut, Abu Lahab ni tak cukup dengan bebaskan Thuwaibah. Bahkan pada ketika itu, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia buat kenduri 100 ekor unta. Tuan-tuan, 100 ekor unta. Bayangkan 100 ekor unta. Hari ni kita buat Isra' Mi'raj malam ni, sampai dia buat kenduri nasi kan. Allahu Akbar, pahala besar tuan-tuan. Buat mengingati satu peristiwa yang bersejarah, yang hebat dalam Islam. Kita mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan berapa banyak pahala orang yang buat kenduri malam ni. Tuan-tuan tahu dah, Abu Lahab ni mati bukan dalam keadaan memusuhi Rasulullah, dia tak Islam. Semua kita tahu. Tetapi ketika mana dia berada di dalam kubur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menurut kitab Sahih Bukhari menceritakan tentang yang kata Abu Lahab ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada setiap hari Isnin, Sayyidina Abbas mimpi, kata daripada jari Abu Jahal itu keluarnya air susu. Sikit. Hari lain tak ada, tak henti, dia kena azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata ulama,
Bergembiralah orang yang sentiasa memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengingati perjuangan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beruntung juga orang yang menyambutnya, buat kenduri dan sebagainya. Lihat Abu Jahal ni, lihat Abu Lahab ni. Walaupun hidupnya memusuhi Nabi, dia tak mati dalam Islam, tapi dia dapat kebaikan, hasil ataupun manfaat daripada dia menyambut hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke muka bumi pada 12 Rabiul Awal. Kemudian ibu Nabi yang bernama Aminah hantar Nabi kepada ibu susuan yang bernama Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah. Duduklah Nabi menjadi anak susuan Halimatus Sa'diyah sebab masyarakat Arab, masyarakat Arab jadi budaya kebiasaan bagi mereka ialah anak-anak mereka akan disusui oleh orang lain. Biar anak ni ada ibu susuan. Sebab apa? Sebab bagi mereka, kalau anak itu disusui oleh ibu yang lain, maka anak itu akan menjadi lebih cerdas daripada anak lain, dan percakapannya akan menjadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fasih. Percakapan Arabnya akan menjadi fasih. Maka Nabi pun disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Lama duduk dengan Halimatus Sa'diyah. Ada beberapa peristiwa Nabi SAW dibelah dada ketika Nabi umur 6 tahun duduk di bawah jagaan Halimatus Sa'diyah. Salah satu peristiwa Nabi duduk main dengan budak-budak, dengan kawan-kawan Nabi. Tengah-tengah duduk main, tiba-tiba datang satu cahaya yang besar. Budak-budak ni dapat tengok cahaya tu datang daripada atas. Lalu budak-budak ni tengok mendekati Nabi Muhammad SAW. Budak-budak ni semua lari. Semua lari bagi tahu, "Makcik, mai tengok ni Muhammad ni, mai tengok ni." Lalu Halimatus Sa'diyah pun bawa Nabi SAW dan lihat ada kesan di dada Nabi. Dibelah dada oleh malaikat Jibril. Dibersihkan hatinya, dimasukkan dalam bijana daripada emas, dicuci dengan air Zam-Zam. Subhanallah. Ketika Nabi kita Muhammad SAW berumur 8 tahun, Halimatus Sa'diyah ni nak bawalah jumpa dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mak Nabi. Contoh bayangkan, mak dan anak lama tak jumpa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya waktu duduk di Mesir, bukan lama sangat, 2 tahun. Mak tak mai 2 tahun. Bila ayah kita mai tu, malam tak lena dah tidur. Duk kira hari bila ayah nak mai. Padahal masa tu besar dah kita, bukan darjah 1 darjah 2. Umur 18, 19, 20 dah waktu tu. Duk kira hari bila ayah nak mai. Bila ayah mai, seronok duduk dengan ayah. Nak balik tu rasa berat tu, nak lepas ayah. Bila kita balik ke Malaysia, mak sambut kita, ayah sambut kita, itulah hari yang paling bahagia bagi kita. Allahu Akbar. Baru ni saya pergi ke Kuala Lumpur. Ada satu program, asalnya nak pergi program tu lah. Last minute kawan kata tak jadi pergi, saya pun tak pergi. Saya beritahu dekat isteri saya, kita pergi ziarah. Nak pergi ziarah siapa hari ni? Bincang. Keputusannya nak pergi ziarah adik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adik kandung isteri saya. Adik kandung dia. Saya tanya, adik kandung ni last jumpa bila? Dia kata last jumpa waktu kecil. Cerita dia, waktu mana dilahirkan tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Panjanglah cerita tu. Kesimpulan dia, 9 tahun tak jumpa adik kandung ni. Adik kandung mak yang sama tapi beza ayah lah. Satu mak. Last jumpa waktu baby lah ni, umur apa? Umur 9 tahun.
Saya kata kalau macam tu hari ni kita pi jumpa dia, pi cari. Allahumma salli alaihi. Disebabkan kekangan masa dan waktu, kita nak pi ke KL pun payah, orang KL nak main sini pun payah. Saya kata kita duduk di sini dah, kita cari sampai jumpa rumah mereka. Puas cari sampai, alhamdulillah. Bila jumpa ni yang kata adik-beradik ni, satu mak last jumpa waktu baby, dia pun lama tak jumpa kakak dia, last jumpa waktu baby, yang si kakak pun lama tak jumpa dia. Allahu Akbar, tuan-tuan. Momen yang sangat berharga, yang sangat bila kita tengok tu, subhanallah, macam mananya agaknya Rasulullah bila jumpa dengan mak dia. Ni si kakak jumpa dengan adik ni, tak bawa, saya tak bawa mak mentua ziarah anak, berziarah si adik tu lagi. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Yang kata si ibu ni, seronok sungguhlah bila mana Rasulullah ni, Muhammad ni mai ke pangkuan ibu dia balik. Lama tak jumpa, peluklah si mak ni, sayang sungguh dekat anak, rindu sungguh dekat anak pakcik. Dan kata mak nak bawa hang pergi ziarah kubur ayah. Mak nak bawa hang pergi ziarah kubur ayah. Tuan-tuan, kita kena ajak anak-anak kita ziarah kubur ayah kita, mak kita. Pak menakan ke adik-beradik, minta ajak anak pergi buat benda tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan bagi tahu dekat anak kita, esok pak dah tak ada, anak cucu hang bawa kubur pak, jangan lupa. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Kita orang Melayu kalah tang tu. Saya sendiri, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya ingat lima orang ya. Lima generasi ya saya ingat. Atas tu saya tak ingat dah. Saya Amidi nama saya, bin Muhammad Zainal Asri. Tok Wan saya bin Haji Romli. Ayah dia bin Man Arif bin Daud. Habis Daud last sekali, 5 orang ya. 5 generasi ya. Saya tanya ayah saya, Daud bin apa? Ayah kata tak tahu. Saya tanya Tok Wan saya, Daud bin apa? Dia pun tak tahu. Betul. Ni kita kena ingat benda ni. Ajak anak kita ni, pak tak ada esok, ajak anak hang, cucu hang kalau boleh ziarah kubur pak. Biar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita ada hubungan rohani kita. Kita kenal adik-adik beradik kita, mereka dah asbab kita ada di dunia ni. Kenal balik Tok Wan dulu. Orang Arab ni kalau kata 5 tu kira aib bagi dia. Dia boleh sebut sampai 20 keturunan, tuan-tuan. Bin tu, bin dia, bin tu, berpuih mulut-mulut, dia boleh sebut ni. Saya boleh 5 lah. Allahu Akbar. Saya tak takut tuan-tuan boleh 10, saya nak respect spring. Sebab orang Melayu ni biasa dia 5, 6, 7, paling banyak 7. Kalau lebih tu kira hebat lah. Allahu Akbar. Yang kata si ibu ni bawa Nabi SAW ziarah kubur pak dia. Duduk di satu perkampungan namanya Darun Nabrah. Darun Nabrah. Masya Allah. Nabi bila sampai di Darun Nabrah, itulah satu momen, satu saat, satu kebahagiaan, satu kenangan bagi Nabi SAW. Dari kecil tak pernah ziarah kubur pak. Itu kali pertama Nabi ziarah kubur ayah dia. Dan setiap pagi Nabi kita Muhammad SAW tak pernah berhenti untuk ziarah kubur ayah. Tiap-tiap pagi pi. Subhanallah. Sebulan Nabi duduk di Darun Nabrah tu. Sebulan. Allahu Akbar. Lalu si ibu pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bawalah. Dah cukup sebulan, nak bawa baliklah Nabi kita SAW ke Mekah. Sampailah melintasi satu perkampungan yang bernama Al-Abwa. Sampai di situ mak Nabi jatuh sakit. Bila sakit, Nabi dah mula risau dah. Allahu Akbar, aku dah tak ada ayah sejak kecil. Janganlah sampai dia ambil, ataupun janganlah sampai ibuku juga pergi. Nabi dah mula gelisah. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, beberapa tempoh setelah itu mak Nabi jatuh sakit, dan semakin hari semakin sakit. Tuan-tuan, Nabi umur berapa? 8 tahun waktu tu. Dan mak Nabi meninggal depan mata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangis Nabi waktu tu, umur baru 8 tahun.
Baru 8 tahun kematian mak pula, mati depan mata pula. Tuan-tuan cuba bayangkan, budak umur 8 tahun ni mak mati depan mata dia di tengah padang pasir. Apa si budak ni nak buat? Macam mana dia nak gali tanah, macam mana dia nak tanam mak dia. Maka Nabi gali tanah seorang-seorang bersama dengan pembantunya Ummu Aiman ataupun hambanya itu, hamba kepada ayah dia. Gali tanah, tanam mak dia, letakkan batu di atas jasad si ibu yang tercinta. Budak umur 8 tahun. Allahu Akbar. 8 tahun. Masya Allah. Kalau saya umur, lah ni muda lagi saya ni, baru 16. Lawak lah. Muda sikit je lah. Muda sikit saja daripada pakcik. Sikit lebih kurang 2-30 tahun ya. Kahwin muda lagi saya ni. Tak kahwin lagi 3-40 orang je. Lawak lah. Baik. Kalau saya duduk tempat tu pun saya tak tahu saya nak buat macam mana. Seorang-seorang tuan-tuan, di satu tempat yang tak ada orang, kita nak gali tanah, nak tanam mak kita, nak kambuh mak kita, kita nak balik seorang-seorang jalan kaki balik tu. Allahu Akbar. Menangislah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bermakin pada ujian Nabi. Sampailah di kota Mekah, atuk Nabi, sambut Nabi, peluk Nabi. Kesianlah dekat hang cucu. Kecil dah tak ada, lahir dah tak ada. Pak, baru umur 8 tahun mak pula meninggal. Si atuk sayang sungguh dekat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni, cucu dia ni. Dijagalah oleh atuknya. Sono duduk dekat Tok Wan. Dia Tok Wan ni ataupun Tok ni, kalau kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, duduk dengan mak ayah lagi syok ke duduk dengan Tok Wan lagi syok? Tok Wan lagi syok. Tok Wan lagi syok. Budak-budak dia syok duduk dengan Tok Wan lagi. Kalau duduk rumah, dia minta dekat mak dia, mak, awak tu nak beli baju baru. Apa ambil baju baru pula dah? Marah pula dah. Pasal apa mak? Baju lama duk elok lagi. Elok apa? Keluar pudang habis dah warna, boleh pakai lah. Nampak tak? Kita pun minta dekat pak, ayah, ni nak beli baju baru, baju sekolah baru, boleh tak? Minta kat mak hang pula dah. Tak lepas lah. Minta dekat pak, tolong beli kasut dah, nak kasut baru pula. Lama pakai kasut ni 2 tahun dah. Pak kata, tak apa, mai pak beli lah. Beli pula kat kita kasut hak kapal tau. Dia kata tak apa, tahan lama sikit. Kita ni punya nak jalan kelepiak. Tapi kalau duduk dengan Tok Wan, dia lain tu. Kita tak minta Tok tanya, nak beli apa? Masya Allah. Saya dibesarkan oleh Tok Wan. Mak saya mengaji Mesir waktu tu. Kita berhenti 9 suku boleh tak? Kelewat sangat? Boleh tak? Takut lagi pakat duduk tengok jam dah dia beritahu tak siap. Saya kalau dapat mic ni, tuan-tuan tanya, biasa paling awal pukul 12.30. Boleh tunggu lah? Boleh tunggu makcik? Boleh tunggu lah. Saya dah perut dah bunyi ni, nak tengok nasi tu. InsyaAllah 9 suku kita mandi, lebih kurang 25 minit insyaAllah. 25 minit. Baik. Saya ni duduk dengan Tok Wan. Duduk dengan Tok Wan. Mak saya baru lahir, kahwin dengan ayah waktu mengaji lagi. Saya anak yang kedua. Mai hantar dekat Tok saya lah, jaga saya dari kecil sampai saya umur dah dekat nak masuk sekolah menengah, duduk dengan Tok. Mai hari Minggu, Allah, Tok kata pindah betul dengan Tok Wan, nak beli apa abang? Duduk dengan Tok Wan ni paling bahagia dalam kepala dia fikir, nak beli tu, nak beli ni, nak beli tu, semua Tok Wan beli. Tu dia. Cuba bayangkan bagaimana Nabi SAW duduk di bawah jagaan atuknya Abdul Muttalib. Bahagia sungguh Rasulullah SAW. Syok sungguh Rasulullah SAW. Tapi tak lama keseronokan itu. 2 tahun lepas tu Tok Wan pula meninggal dunia. Mak dah tak ada, ayah dah tak ada, Tok Wan dah tak ada. Siapa sekarang ni nak sarah Nabi? Pak Melakang ramai, Pak Melakang.
Abdul Muttalib ni dia kahwin 6 orang. 6 orang perempuan lebih kurang. Dan setiap orang isteri dia itu anak sekurang-kurang 4 orang lebih kurang, ataupun yang paling ramai hampir 11 orang. Ramai sungguh lah anak dia. Masya Allah. Itu Abdul Muttalib. Yang kata Nabi ni pak menakan ramai, tapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang akan jaga Nabi ni pak menakan yang paling miskin sekali. Anak pula cukup ramai. Masya Allah. Duduklah dengan pak menakan ni. Pak menakan ni lah yang menggantikan si ayah dan si ibu. Pak menakan ni ajak, wahai Muhammad, pak menakan ayah, pakcik nak ajak hang ni. Nak ajak apa hari ni pakcik? Pakcik nak ajak hang niaga. Jom ikut pakcik. Nabi pun pergi niaga dengan pakcik dia. Ni hari ni pakcik nak ajak hang ni, nak ajak hang berperang, memanah. Ni hang tolong buat anak panah macam tu nah. Nabi pun buat. Ni pakcik nak ajak hang ni, nak ajak hang mengembala kambing. Semua Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang guide hidup Nabi ni adalah Abu Talib. Sampai Nabi diutuskan menjadi Rasul, Nabi dan Rasul ketika berumur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 40 tahun tu pak menakan dia duk ada lagi. Abu Talib tu duk ada lagi. Dia bagi tahu Abu Talib, pakcik, jom masuk Islam. Kalau kamu ajak pakcik masuk Islam, pakcik tak ikut kamu. Tapi kalau nak bantu kamu, pakcik boleh bantu. Dia fikir banyak. Dia pemimpin yang paling berpengaruh waktu tu. Yang kata Abu Talib ni bapa Sayyidina Ali. Bapa Sayyidina Ali. Mai masyarakat Quraisy kata, Abu Talib, anak menakan Muhammad ni buat apa ni? Apa cerita bukan tentang Tuhan kita? Dia nak pemainkan kita, nak main-main dengan kita. Bagi tahu dekat dia, jangan nak buat dekat tu. Abu Talib tak bagi tahu. Abu Talib, kan kami dah abang, bagilah tahu dekat anak menakan hang. Hang duk tunggu apa? Kami bagi amaran dekat hang nah. Kalau hang tak mau bagi tahu dekat anak menakan hang, nahas. Akhirnya Abu Talib bagi tahu Rasulullah Muhammad, pakcik ni dah lama dah simpan, nak bagi tahu dekat hang ni. Orang duk marah hang. Orang duk marah hang ni pasal apa hang duk mengajak orang masuk Islam apa semua, ngucap-ngucap ni. Depa tak mau hang buat macam tu. Depa kata kacau depa. Nabi kata, wahai pak menakan aku, kalau bulan di tangan kananku, matahari di belah kiriku, atau sebaliknya untuk aku tinggalkan Islam, aku tak akan tinggalkan. Sampai mati aku buat macam ni, pakcik. Pakcik dia kata apa? Kalau macam tu, tak apa, hang buat, pakcik support hang. Pakcik support hang. Sampai orang tak boleh nak menyakiti Nabi sebab Abu Talib ni, dialah subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang selalu bela Nabi. Pendekkan cerita, depa pulau Abu Talib, depa pulau Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, tak ada siapa mau jual makanan kat depa. 3 tahun mereka berlapar. 3 tahun mereka berlapar, tuan-tuan. Allahu Akbar. Sampai Nabi dah kahwin, dah anak pinak pun Abu Talib masih duk sayang lagi dekat Nabi, duk bela Nabi, duk jaga Nabi lagi. Tuan-tuan sedih, tuan-tuan, sedih. Sampailah pada tahun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tahun ke-11 ataupun ke-12 kenabian. Pada ketika itu Abu Talib ni jatuh sakit. Abu Talib jatuh sakit. Nabi mai ke rumah Abu Talib, bergegas ni, datang laju-laju mai nak jumpa, nak ziarah pak menakan yang sakit ni. Sayang sungguh dia dekat pak menakan ni. Bila tengok pak menakan, teringat dekat ayah, teringat dekat Hamzah. Inilah orang-orang mulia di kalangan adik-beradik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun pergilah ke rumah Abu Talib, ziarah Abu Talib. Abu Talib waktu tu dia tengok Nabi Muhammad mai. Dari jauh lagi dia tengok. Nabi pergi dekat dia. Nabi kata, pakcik, tolong saya boleh tak? Tolong kali ni, saya minta tolong sangat-sangat, tolong tunaikan hajat saya. Saya ada satu saja hajat. Pakcik tolonglah kali ni saja, Nabi kata. Adik-beradik ni duk tengok dah. Kali ni saja pakcik.
Saya nak minta tolong pak cik sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sahaja yang saya minta pak cik. Pak cik tolong cakap Ustaz 2 kalimah tu saja. Pak cik, saya nak bagi tahu pak cik, kalau pak cik mati, pak cik dah sebut 2 kalimah ni, pada hari kiamat pak cik tak risau, saya yang akan bagi syafaat kepada pak cik. Abu Talib dengar. Dia tengok Nabi, dia kalih muka dia. Dia tengok adik-beradik yang lain. Adik-beradik yang lain waktu tu ada yang bukan Islam. Dia tengok Abu Talib. Dia tengok dengan pandangan yang bengis. Maknanya, hang jangan duk ikut Muhammad. Kalau hang ikut Muhammad, kita putus saudara. Seolah-olah macam tu. Hang ikut Muhammad, kami dah tak kenal hang dah. Apa jadi dekat hang, kami dah tak main tahu dah. Anak-anak hang kami tak mau tahu dah. Mampu pi kat depa. Depa tengok Abu Talib dengan pandangan yang sebegitu. Abu Talib tengok adik-beradik dia, kalau aku masuk Islam ni, apa depa nak kata lagi? Waktu itulah Allah Subhanahu wa taala takdirkan Abu Talib mati, tak sempat nak mengucap 2 kalimah syahadah, mati. Nabi bila tengok Abu Talib wafat, Abu Talib meninggal dalam keadaan tak mengucap 2 kalimah syahadah, Nabi teriak tak henti-hentinya, yang mata keluar membasahi janggut dan pipi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak berhenti. Allahu akbar. Waktu tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berhari-hari Nabi tak berhenti menangis, sebab dan sedih mengenangkan nasib Abu Talib pada hari kiamat esok. Ni orang yang bantu aku banyak ni orang yang guide aku banyak ni, orang yang beri perlindungan kepada aku saat orang nak membunuh aku, saat orang nak mengusir aku, saat orang nak menyakiti aku. Dia orang yang sangat baik membela aku sampai ke tahap ni, tapi mati tak masuk Islam. Nabi teriak. Allahu akbar. Sampai turunlah ayat, satu ayat Allah turunkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, kamu tak boleh bagi petunjuk hidayah kepada orang yang kamu sayang. Itu kamu kena ingat nah. Walakinnallaha yahdi man yasha. Yang bagi hidayah petunjuk itu Allah, bukan siapa-siapa. Allah, tuan-tuan, mungkin kita dulu tak tutup aurat, mungkin kita dulu tak semayang, hari ni kita boleh mai semayang, boleh mai kuliah. Tuan-tuan, siapa yang pilih? Bukan kawan kita ajak, bukan isteri kita ajak, tapi Allah dah tulis nama kita, kita akan jadi hamba dia yang baik. Allah yang bagi petunjuk hidayah. Tuan-tuan cuba renungkan, nama tuan-tuan dipilih oleh Allah. Tuan-tuan tu, kita ni, nama Allah dah pilih nama kita, bukan orang lain pilih. Allahu akbar. Besar lagi maknanya. Sedihlah kematian pak menakannya. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 2 bulan selepas itu, isteri dia yang selalu support Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sampai asalnya bangsawan dan hartawan, jadi fakir miskin disebabkan semua hartanya disumbangkan kepada Islam. Itulah Khadijah. 2 bulan lepas tu Khadijah pula sakit. Yang sedih hari tu tak habis lagi ni isteri pula sakit ni. Bila sakit juga membawa kepada kematian. Setelah itu Nabi kerap bersendiri. Allahu akbar. Seorang-seorang, siapalah nak support aku lepas ni? Allahu akbar. Maka tahun itulah berlakunya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Ni baru nak masuk ni. Barulah berlaku peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Masya Allah. Namanya tahun Amul Huzni, tahun kesedihan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah menjalankan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memulakan dengan Subhana, maha suci Allah. Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala mahu kita menyucikannya, mentakdiskannya, membersihkannya daripada segala kekurangan yang ada dalam akal dan minda kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya Allah nak bagi tahu, peristiwa yang aku nak cerita ini peristiwa yang ajib, peristiwa yang luar biasa. Ingatlah, luar kebiasaan. Dia mencari adat tapi tak mencari akal. Subhanallah.
Dan kata Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra, Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan, Allah telah memperjalankan hambanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memperjalankan. Sebab tu kita tak pelik bila mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermusafir Isra wal Mi'raj dalam separuh malam ataupun sebahagian kecil daripada malam. Sebab yang memperjalankan itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak pergi ke Perlis ataupun nak pergi ke Kuala Lumpur ataupun ke Penang, kalau kita jalan kaki sendiri, puas nak sampai. Tapi kalau yang bawa kita itu kereta ataupun kapal terbang, cepatlah. Maka yang bawa Nabi ni bukan siapa-siapa, tapi Allah. Bukan Nabi pergi sendiri, bukan Sarah Yasri, bukan Nabi berjalan, tapi Allah memperjalankan Asra minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Al-Isra. Al-Isra, yang mana peristiwa itu sepatutnya secara adatnya memakan masa jarak perjalanan itu sekitar 40 hari. Dari Mekah nak ke Baitul Maqdis 40 hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Balik pula 40 hari, maknanya 2 bulan lebih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika Nabi turun daripada Isra wal Mi'raj, Nabi beritahu kepada masyarakat Mekah, Allah telah memperjalankannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Abu Jahal waktu tu dia tepuk tangan. Sebab apa dia tepuk tangan? Bola tanggung. Dia kata, ni lah apa percaya sangat dengan Muhammad ni. Dia kata, Muhammad hambi mana? Kata daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dia kata, nak tak aku panggil semua orang dengar cerita? Nabi kata, aku setuju, boleh. Yang kata Abu Jahal, Abu Lahab ni dia panggil semua masyarakat Mekah. Masak ni, pagi. Mari kita ada benar nak sembang ni. Ada benar apa kena tahu ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kumpullah ramai-ramai. Muhammad cakap sekali lagi, hampir mana tadi? Nabi pun beritahu daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. 1 malam. Ya, 1 malam. Nabi tak cerita lagi naik ke langit, baru cerita tu. Pakat tu rengkah gelak sampai kerah perut. Dia kata, ni dia kata ni hampa tu percaya sangat ni. Ada yang waktu tu dah Islam murtad dah. Ada yang tengah tak kata B, tak kata diam. Masya Allah. Waktu itulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka nak percaya tak percaya, hak duduk tengah-tengah tu. Di kalangan mereka waktu tu ada yang pernah pindah Baitul Maqdis dulu. Dia kata, Muhammad, boleh tak aku nak bukti hampir Baitul Maqdis? Bukti macam mana? Boleh tak cerita Baitul Maqdis tu macam mana bentuk dia? Zaman tu Twitter, WeChat, WhatsApp apa tak ada. Cerita tak kat kami? Betul. Cerita kalau betul habis. Okey, bentuk Masjidil Aqsa macam mana? Tingkap ada berapa? Kalau anak tangga ada berapa? Pintu ada berapa? Cerita detail. Tuan-tuan bayangkan. Dia kata kalau hang boleh cerita baru kami percaya. So saya tanya tuan-tuan kan, tuan-tuan pernah pergi tak Masjid Nurul Iman? Ni lah dia Masjid Nurul Iman ni. Betul tak? Ni Masjid Nurul Iman. Dan saya kata pakcik, kalau betul pakcik pergi Masjid Nurul Iman, Masjid Nurul Iman ada berapa tingkap? Kalau pakcik tak sebut, pakcik tak kira tak pergi lah. Boleh aku tu? Mau pakai duk kira tingkap dah. Berapa pintu? Ingat balik. 1, tu kira 1, kira 2. Belakang ada lagi atau baru duk fikir. Kalau tak boleh sebut, kira tak pergi lah. Boleh ke aku tu? Makcik mesti sebut kat saya, Ustaz, kami pergi masjid, pergi semayang, bukan pergi kira pintu tingkap.
Tu dia tanya soalan macam tu kat Nabi. Maka malaikat Jibril dengan izin Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bentuk penuh Masjidil Aqsa depan Nabi. Waktu tu Nabi sebut satu. Maka ramai orang masuk Islam waktu tu. Yang kata Abu Lahab ni, Abu Jahal ni, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dialah membantu dakwah Nabi sebenarnya. Dipanggil ramai orang untuk dengar apa yang Nabi sebut. Tengok, ternyata yang Nabi sebut itu tidak bercanggah sedikit pun dengan keadaan asal Masjidil Aqsa. Subhanallah. Dibawa pula cerita kepada Sayyidina Abu Bakar, Muhammad musafir daripada sini ke Masjidil Aqsa. Abu Bakar kata, siapa kata? Muhammad lah. Kalau dia bagi tahu dia naik ke langit pun aku percaya. Itu dia, masya-Allah. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah 5 minit saja lagi. Maka Nabi naik ke langit pertama bertemu dengan Nabi Adam AS. Naik ke langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Naik ke langit ketiga bertemu dengan Nabi Allah Yusuf. Naik langit yang keempat bertemu dengan Nabi Allah Idris. Naik ke langit kelima bertemu dengan Nabi Allah Harun. Naik ke langit keenam bertemu dengan Nabi Allah Musa. Naik ke langit ketujuh bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim. Kemudian bertemu dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Baitul Ma'mur di langit ketujuh. Dan selepas Baitul Ma'mur ialah kursi. Lepas kursi ialah arash. Kemudian selepas arash itu Sidratul Muntaha. Disitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah. Bukan makna Allah di langit, itu saya nak beritahu. Nabi jumpa Allah di langit, melihat Allah di langit dengan mata kepalanya, dengan ruh dan jasadnya, tapi bukan makna Allah di langit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, Nabi Musa AS jumpa dengan Allah, bercakap dengan Allah, kalimullah di bukit Tur Saina di Mesir. Adakah Allah turun di bukit Tur Sina tu? Subhanallahil azim wal iyad billah. Ahli syurga jumpa dengan Allah, melihat Allah dalam syurga. Adakah makna ahli syurga itu, syurga yang mereka duduk itu, Allah masuk ke syurga? Tidak, subhanallah. Sebab itu kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, benda yang kita lihat tak semestinya benda itu duduk depan kita, tak mestinya. Sebab tu dalam bab melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak dalam syurga ada 3 mazhab. Yang pertama mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah dia kata tak berlaku melihat Allah, tak ada nah, dia kata melihat Allah tak ada nah hari kiamat. Sebab apa bila kita tanya? Dia kata sebab Allah tak bertempat. Oh, tak bertempat tak boleh tengok oh. Tak boleh. Lepas tu dalam Quran Allah bagi dalil jelas bukan main. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Mereka melihat Allah Subhanahu wa taala dalam syurga. Ni kamu nak kata apa? Dia kata ila di situ bermakna nikmat. Mereka melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan Mu'tazilah menafikan adanya melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu mazhab pertama. Karena kata mereka Allah tak bertempat, sebab tu tak boleh tengok dalam syurga. Mazhab kedua ialah mazhab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Mujassimah. Mereka kata ada tengok Allah dalam syurga. Memang Tuhan masuk dalam syurga, Allah masuk dalam syurga jumpa kita. Itu Mujassimah mengatakan Allah bertempat. Dia kata Allah duduk atas arash. 1/3 malam Allah turun ke langit pertama, turun lepas tu naik balik. Kita pun tak faham macam mana. Langit bumi kan bulat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang depa kata Allah duduk di atas langit ni, langit yang mana? Hak bawah ni ke, hak atas ni ke, hak ni ke? Ke Allah bulat? Tu nampak bahaya dah akidah ni. Kalau dia duduk di atas langit ni, maknanya kita ni bawah kaki kita. Wal iyad billah. Maka itu pahaman yang bahaya. Yang kedua, Mujassimah tak betul. Dia kata dapat lihat Allah dan Allah masuk dalam syurga. Tak betul. Yang ketiga ni mazhab kita ni Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu adanya melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan makna Allah duduk dalam syurga, bukan makna Allah masuk syurga, tak makna macam tu. Kita yang tengok TV makcik, kita tengok TV,
tengok bola. Sikit lagi lah. Permainan bola sepak, Lionel Messi dengan Cristiano Ronaldo, Real Madrid lawan dengan Barcelona. Kita nampak tak mereka tu? Nampak? Adakah mereka duduk depan kita? Makcik, makcik, oh makcik, okey ke? Ngantuk lah nampak lah. Sikit lagi noh, sikit lagi. Habis tajuk kan? Baik. Maknanya adakah mereka duduk depan kita? Tak. Kalau makcik baling batu dekat cermin TV tu, kena kepala Cristiano Ronaldo tak? Kau kena kepala dia berdarah. Aduh sakit. Lepas tu dia buka cermin TV, dia kata, siapa baling batu kat aku? Gitu ke? Dah. Maknanya di dunia makhluk ataupun manusia dengan akal yang ada pun boleh buat satu keadaan teknologi, kita boleh tengok sesuatu dan sesuatu tu tak duduk depan kita. Adakah mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Fikir macam tu je. Allahu Akbar. Maka dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj ada beberapa pengajaran penting. Yang pertama ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jika seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bermakna Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan kurniaan dan juga anugerah kepadanya. Maka kita perlu bersabar, perlu redha dengan segala ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengajaran yang kedua yang paling besar ialah dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memfardukan kepada kita melaksanakan solat 5 waktu, yang mana yang asalnya ialah 50 waktu dikurangkan kepada 5 waktu. Dan solat ini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jika kita laksanakan secara berjemaah, maka kita seperti maksum, seperti saya sebut seakan-akan maksum. Sebab setiap langkahan kita digugurkan 10 dosa. Langkah 10 dosa, 10 dosa, 10 dosa. Daripada rumah kita ke sini, berapa banyak langkahan yang telah kita buat. Ataupun kalau kita naik motor, ada perkiraannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan tahu nak kira macam mana. Kita nak kereta, Tuhan tahu nak kira macam mana. Kereta kena bayar minyak, maka Tuhan tahu nak hitung macam mana. Subhanallah. Maka setiap langkahan kita menggugurkan 10 dosa. Allahu Akbar. Jadi habis dosa kita. Cuma dosa besar sahaja kita kena taubat. Allah tak ira kita punya dosa, dia tak ira. Memang dia tahu pun, dia buat kita dengan nafsu kita, dia tahu kita ni makhluk yang lemah, dia tahu. Tapi yang dia marah sangat kalau kita tak mengaku kita buat dosa, kita tak minta ampun dekat dia. Allahu Akbar. Jadi hargailah nikmat solat ni tuan-tuan. Hargai nikmat solat ni. Subhanallah. Sikit lagi tuan-tuan, saya baru balik daripada Selangor. Bagi saya ni satu yang sedih bagi saya lah kan. Saya tak tahu lah tuan-tuan. Depa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad di Selangor tu, depa cerita, abang ipar saya dia sebagai Bilal. Dia kata orang di Selangor ni tak pergi mayang lah. Tak pergi mayang lah. Asal masjid tu penuh. Bila dengar kenyataan lepas ni kena cucuk beberapa kali tu, dia kata lengang masjid dia kata. Sebelum tu masjid penuh, dia kata lengang masjid ni. Hak mai duk kat luar-luar tu orang betul-betul kuat iman dia tu. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Hak kita sedih ni apa dia? Orang muda hari ni dah lah makin menjauhi masjid dan majlis ilmu. Buktinya tuan-tuan tengok kat sini, saya ingat tak sampai 10 orang umur 20-an kat sini. Tak sampai 20 orang. Kebanyakan veteran lah, pakcik-pakcik lah. Subhanallah. Jadi macam mana nak bawa budak-budak ni makin jauh daripada masjid? Tu pun bila dengar kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, macam tu keadaannya, depa syok. Masjid kena 3, dia kata. Depa kata kalau tubik kita pi shopping komplek 2 ya. Depa cucuk 2 tu pun tak makit. Ni orang Selangor cerita kat saya ni. Abang ipar saya cerita. Dia sebut kat saya macam tu. Sampai bergaduh kadang JK masjid. Depa tak mau nak jawab. Dia kata aku tu imam, aku tak mau jawab. Hampa nak jawab, hampa jawab. Kalau hampa nak pecat aku pun pecat. Depa dah jadi macam tu lah. Sebab apa? Sebab tak seorang tak pergi masjid mayang Jumaat tuan-tuan.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka pemerintah nak kena tanggung. Kalau masyarakat itu kita ada ketua kampung lah kena tanggung. Kalau ketua kampung tu dia bagi alasan orang atasan yang bagi tahu macam tu, maka adakah jawapan itu Allah nak terima? Wallahu a'lam. Jawablah macam tu esok. Subhanallah, dia kata daripada pergi masjid kena cucuk 3, dia kata. Baik kita pergi shopping kompleks 2 ya. Baik kita pergi rumah pondan 2 juga. Dekat kita pergi selfie, apa kita selfie dekat apa? Dekat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Batu Kih 2 ya kata. Dekat pusat apa tempat ibadat orang Islam semua 2, rumah pondan 2, disko 2, masjid 3. Pergi ke depa tanggung. Tuan-tuan, saya cukup takut. Sebab akhir zaman ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila manusia tinggalkan solat, bila-bila bala Allah akan turun. Tuan-tuan perasan tak? Tahun lepas saja kita tak tahu ni dosa hak mana yang Tuhan marah sangat, kita tak tahu. Kata ulama, tak ada dosa yang berlaku, tak ada bala bencana yang berlaku melainkan sebab dosa manusia, kata ulama. Apa dia berlaku tahun lepas? Gempa bumi baru berlaku. Betul tak? Kan? Banjir lagi, tanah runtuh, hak terbakar flat tu, apa lagi? Ribut pun berlaku. Tuan-tuan, semayang ni nombor 1 hak Tuhan tengok. Kalau masyarakat orang kampung pada kampung tu ramai tak semayang, kampung itulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang pertama yang Tuhan akan azab. Semayang bersatu Tuhan tengok. Sedangkan orang muda ni walaupun macam tu, dia wajib kena cari masjid, kata ulama. Masjid tu walaupun dia tak bagi pi, kena wajib cari masjid hak bagi pi, wajib bagi hang. Tapi orang muda, macam mana kita nak fahamkan fahaman ni kepada orang-orang muda kita? Hanya mampu berdoa dan bersalah dan berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak ada pudera apa, kita tak ada pangkat, kita tak ada jawatan, tapi kita ada iman dan kesedaran. Itu saja. Insya-Allah, maka dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini, kita perlu menjaga anak-anak cucu isteri kita agar mereka menjadi orang-orang yang sentiasa melaksanakan solat. Maka itulah petanda seseorang itu beriman atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekadar itu dulu sebagai tazkirah pada malam ni. Segala yang baik daripada Allah, segala kekurangan daripada saya mohon ampun kepada Allah. Mohon maaf kepada seluruh yang hadir. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa abang Pak Long? Pak Long, sihat ke? Kenal ke saya? Kenal lah. Dulu duduk piak kat peluru kan, naik motor hijau tu. Ya, Saya anak Ustaz Zainal Asri.